Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 53 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge dari ward adalah sebanyak 5,912 kes, iaitu bersamaan dengan 82.3%. Sehingga 23 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 48 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,185 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 yang dilaporkan adalah 1,158 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 48 kes baru yang dilaporkan hari ini, 4 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 44 kes penularan tempatan, 25 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 21 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen di Semenyih. Sehingga kini terdapat 9 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat unit rawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada tahun ini, seluruh dunia akan sama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan cara yang berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Kebimbangan dengan risiko penularan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat pada Hari Raya Aidilfitri, kerajaan-kerajaan di pelbagai negara yang terkesan dengan pandemik COVID-19 telah mengambil pelbagai pendekatan berbeza dalam membenarkan umat Islam meraihkan perayaan Aidilfitri dengan cara yang selamat. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, raikanlah Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dengan keluarga di rumah masing-masing. Jika sebelum ini masyarakat telah biasa dengan perayaan secara terbuka, tahun ini kita raikan Aidilfitri dengan cara tertutup di rumah masing-masing dengan ahli keluarga di dalam rumah yang sama sahaja. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan masyarakat bahawa Majlis Keselamatan Negara dalam prosedur operasi standard iaitu SOP perayaan telah menyatakan bahawa jumlah ahli keluarga tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari. Namun tertakluk pada keluasan ruang rumah. Pastikan terdapat penjarakan sosial dan kebersihan diri sentiasa diamalkan. Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan masyarakat untuk menangguhkan ziarah menziarahi keluarga lain dan rakan-rakan serta mengelakkan untuk menziarahi kubur. Ini termasuk perjalanan merentas negeri yang mungkin boleh mengakibatkan penularan kes ke kawasan yang lain, terutamanya ke zon hijau. Kita perlu mengambil iktibar daripada kluster Pengeran di mana penyebaran COVID-19 berlaku akibat aktiviti merentas negeri, dan juga subkluster Rembau di mana penyebaran jangkitan COVID-19 didapati turut berlaku akibat aktiviti kunjung-mengunjung sanak saudara. Susulan itu, masyarakat dinasihatkan untuk terus mempraktikkan norma dan kelaziman baru. Ini bertujuan untuk memastikan jangkitan COVID-19 dapat terus dibendung. Masyarakat hendaklah mempunyai sikap dan rasa bertanggungjawab semasa perayaan. Ini termasuk elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash,
Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Wear dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, jadikan perayaan yang bakal tiba sebagai perayaan tertutup antara ahli keluarga di rumah sahaja. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhlah kepada SOP dan nasihat-nasihat yang disarankan oleh pihak kementerian, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ini bilangan sampel yang diambil dan diuji adalah 41,099 sampel. Bilangan positif ialah 3,361 dan kes yang masih aktif setakat ini ialah 318 dan kes yang sembuh ialah 3,010 kes dengan melibatkan 33 kes kematian. Dan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling melibatkan 5 generasi, iaitu jumlah kes positif setakat ini 3,361 bersamaan dengan 8.18%, iaitu ada pertambahan 2 kes semalam. Seterusnya saringan COVID-19 di 378 sekolah dan madrasah sehingga 23 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah 20,587 dan jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 14,747 iaitu bersamaan dengan 71.6%. Jumlah kes positif adalah 673 iaitu bersamaan dengan 4.6% dan mereka yang bergejala adalah 96 kes iaitu bersamaan dengan 14.3%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 577 kes bersamaan dengan 85.7%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 23 Mei 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain adalah 41,435 individu. Jumlah diambil sampel dan diuji adalah 30,075 kes. Jumlah kes positif adalah 271 kes bersamaan dengan 0.8% dan mereka yang bergejala adalah 37 kes bersamaan dengan 13.7%. Manakala mereka yang tidak bergejala yang positif adalah 234 iaitu 86.3%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 272 pusat penjagaan warga emas sehingga 23 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan adalah 11,032 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 9,367 bersamaan dengan 84.9%. Jumlah kes positif adalah 23 iaitu bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala adalah 3 kes iaitu bersamaan dengan 13% dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 20 kes iaitu bersamaan dengan 87%. Seterusnya laporan warga negara yang pulang daripada luar negara dari 3 April sehingga 22 Mei adalah sejumlah 39,820 individu dan mereka telah menjalani kuarantin. Dan setakat ini 31,865 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan mereka yang didapati positif adalah 434 kes
iaitu pertambahan 4 kes baru. 3 kes pulang daripada Arab Saudi dan 1 kes pulang daripada Mesir. Seterusnya dimaklumkan ada satu kluster baru iaitu laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 23 Mei 2020. Ingin dimaklumkan ada pertambahan kluster baru iaitu Depo Tahanan Immigration Semenyih. Iaitu yang kluster yang pertama ialah Depo Tahanan Immigration Semenyih ada kes yang dikesan 21 kes menjadikan jumlah 21 kes setakat ini. Dan kluster pedas ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 163 kes. Kluster tapak pembinaan setia alam ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 13 kes. 31 kluster yang lain tiada pertambahan hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 45 makmal awam dan swasta COVID-19 setakat 22 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 27,667 dan semalam ujian yang dijalankan adalah 28,016 sampel iaitu bersamaan dengan 101%. Dan dimaklumkan laporan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu sejumlah 13,540 pesakit telah disaring dan diuji sebelum pembedahan dan didapati 13 kes positif bersamaan dengan 0.1%. Dan dimaklumkan sebanyak 2,249 sampel telah diuji dengan menggunakan kaedah RTK antigen. Dan setakat ini 44 kes didapati positif iaitu bersamaan dengan 1.9%. Dan saya juga ingin memaklumkan saringan dan ujian dijalankan untuk bukan warga negara. Setakat ini 27,321 individu telah menjalani ujian dan saringan dan kes yang positif adalah 1,449 bersamaan dengan 5.3%. Dan 416 individu masih mendapat rawatan di hospital iaitu bersamaan dengan 28.7%. Dan ada 1 pesakit masih dirawat di ICU iaitu 0.2%. Dan bukan warga negara melibatkan 4 kematian bersamaan dengan 0.3%. Dan saya buka kepada sebarang soalan. Silakan. Selamat petang ya Datuk Doktor. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama ya, saringan telah dilakukan di 272 pusat jagaan warga emas mendapati 87% tidak bergejala. Jadi apakah punca jangkitan di rumah jagaan warga emas ini dan adakah KKM melakukan pengesanan kontak seperti pelawat-pelawat? Dan soalan kedua saya, dah dekat 3 bulan rakyat kita berdepan dengan cabaran hidup kerana COVID-19. Esok umat Islam akan meraihkan Aidilfitri dan ramai yang masih tidak dapat berkumpul bersama keluarga kerana bahaya penularan ini. Mungkin KKM nak bagi kata-kata semangat ataupun sokongan terutama kepada mereka yang dalam kemurungan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi soalannya ialah untuk kluster warga emas ya. Jadi Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti 8 targeted group iaitu kumpulan sasaran ada 8 yang warga emas ada salah satu daripada kumpulan sasaran. Dan saringan kita dilaksanakan di 272 pusat jagaan warga emas sehingga 23 Mei 2020 dan 23 kes setakat ini didapati positif. Hanya 13 orang melibatkan warga emas. Daripada 23, 13 adalah warga emas dan 10 orang melibatkan petugas dan lain-lain kaki tangan dalaman. Jadi apa yang kita ingin sarankan ialah untuk melindungi warga emas di pusat jagaan. Iaitu kalau kita lihat mungkin ada di kalangan mereka yang bekerja di hospital dan di masa lapang datang ke pusat jagaan warga emas dan cuba membantu, tetapi mungkin mereka akan membawa jangkitan tersebut. Dan kita dapati juga mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 87%. Jadi kita dan kalau kita lihat kluster ataupun kumpulan sasaran kita iaitu warga emas dan juga kumpulan daripada pasar dan juga Tafiz, 85% daripada mereka adalah tidak bergejala. Yang positif dan tidak bergejala adalah 85%.
Jadi apa yang kita harapkan ialah sekarang rakyat Malaysia perlu ataupun mesti mengamalkan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu yang pertama, cuba jarakkan sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau 2 meter lagi bagus. Jadi penjarakan selamat itu dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti. Yang kedua, bersentuhan. Keelakkan daripada bersentuhan, bersalaman ataupun mencium ibu bapa dan sebagainya. Jadi ini juga dapat menularkan jangkitan COVID-19. Jadi kalau kita patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan, dan contohnya kalau kita kerap mencuci tangan guna sanitizer, jadi kita boleh membunuh virus tersebut. Apa yang penting ialah amalan kita. Jadi jadikanlah satu budaya kita. Apa yang penting ialah dalam musim perayaan ni kita kena pastikan kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Jadi dengan tindakan yang positif, iaitu mengikut yang patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan, mungkin kita boleh mengurangkan jangkitan COVID-19. Dan nasihat kita kepada mereka yang tidak dapat meraihkan Aidilfitri dengan keluarga, jadi kita menasihatkan mereka, ini merupakan satu pengorbanan mereka kepada negara supaya kita sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita, dan kita kena jaga masyarakat kita. Tindakan kita tidak merayakan Hari Raya Aidilfitri dengan keluarga adalah untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita dan juga menjaga masyarakat kita. InsyaAllah kita akan dapat berjaya untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. Datuk, soalan saya mengenai semalam Datuk ada cakap mengenai akan ke 10 lagi kontak yang wanita hamil dari Ampang ke Kelantan, 10 lagi kontak sedang menunggu keputusan ujian. Mungkin ada maklumat terkini? Okey. Daripada 30 kontak rapat yang telah kita jalankan, ialah 26 kontak rapat di Kelantan semuanya didapati negatif. Walaupun negatif, kita kena kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Dan yang kedua, ialah 4 kontak rapat di Selangor telah dikenal pasti, 1 negatif dan 3 masih menunggu keputusan. Datuk, ada seorang profesor imunologi di Oxford mengatakan dia ada satu teori bahawa imuniti dalam wanita terhadap COVID lebih kuat berbanding dengan lelaki. Jadi sebab dia kata ada tindak balas imunisasi wanita terhadap vaksin dan jangkitan biasanya lebih agresif dan lebih efektif berbanding lelaki. Soalan saya, ada tak sebarang faktor kimia, genetik atau biologi yang boleh menyebabkan risiko orang lelaki lebih tinggi berbanding wanita, dan adakah faktor ini juga diambil kira dalam kajian ubatan dan vaksin yang sedang dijalankan? Terima kasih pada soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada penyakit ataupun COVID-19 ni, dia menyebabkan 3 komplikasi pada tubuh kita. Yang sedia maklum ialah menyebabkan radang paru-paru, dan kematian boleh disebabkan oleh radang paru-paru apabila virus datang ke tubuh kita, dan kita akan tubuh akan respon dengan mengeluarkan cytokine surge. Jadi cytokine surge dan diikuti dengan pembentukan antibody IgG dengan IgM. Yang itu ialah pertahanan tubuh kita. Jadi bila berlakunya cytokine surge ni, iaitu bahan kimia ataupun bahan kimia yang dikeluarkan oleh tubuh untuk melawan virus tersebut, dan tempat mereka iaitu melibatkan paru-paru contohnya. Jadi tempat paru-paru adalah tempat peperangan antara virus dengan ketahanan tubuh kita. Jadi kalau radang tu teruk, jadi ada pesakit yang dapat komplikasi pada radang tersebut dan meninggal. Yang kedua, virus tersebut juga menyerang saluran darah, iaitu endotelial.
dan juga dengan komplikasi contohnya aliran yang perlahan dan juga bahan kimia yang banyak, iaitu kepekatan yang meningkat, jadi menjadikan satu faktor iaitu pembekuan darah. Jadi pembekuan darah kalau berlaku dalam saluran darah akan menyumbat saluran darah tersebut dan akan menyebabkan organ-organ yang terlibat tu akan iskemia. Jadi ada ischemic colitis, ada jadi kerosakan pada buah pinggang, jantung dan juga boleh dapat stroke. Yang ketiga ialah virus tersebut juga akan menyebabkan ketahanan tubuh kita, respon kita dengan antibody yang kurang kalau dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Jadi kita masih mengkaji sama ada respon ni ada terbantut kerana virus tersebut, dan ada dimaklumkan respon ni terbantut dalam lebih kurang 20 hingga 30%. Jadi kalau individu yang ketahanan tubuh dia lemah, jadi mereka lagi terkesan dengan virus tersebut. Contohnya mereka yang warga emas, mereka yang ada penyakit komorbiditi dan sebagainya. Jadi ini adalah kesan daripada ketahanan tubuh kita. Jadi kajian ini virus baru, jadi kita masih belajar banyak perkara yang kita tak tahu tentang virus baru ni. Jadi kita harap dengan banyaknya kajian yang dilaksanakan, kita kena pasti sama ada perbezaan antara lelaki dan wanita. Pastinya ada perbezaan di antara yang muda dan juga yang ditua. Jadi ada juga perbezaan antara mereka yang sihat dan mereka ada penyakit NCD dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan ketahanan tubuh masing-masing. Jadi kita perlu menjalankan lebih banyak penyidikan untuk kita lihat sama ada tak terbantutnya iaitu ketahanan tubuh kita. Jadi ada yang telah menyatakan seolah-olah kita ada immunodeficiency selepas dijangkiti. Sebab kita lihat respon selepas dijangkiti, sepatutnya kita ada immunity, antibody yang dapat untuk tahankan itu, untuk kita dapat jangkitan kedua. Tetapi sekarang ni didapati antibody tersebut tak mencukupi untuk daya ketahanan tubuh. Jadi kalau antibody tak cukup, maka kita tak boleh cerita pasal herd immunity dan sebagainya. Jadi sekarang ini kajian masih dijalankan untuk dua faktor yang penting, iaitu penemuan vaksin, dan yang kedua sama ada obat yang boleh merawat antivirus tersebut. Jadi kita masih dalam peringkat yang awal. Kita harapkan banyak lagi negara boleh ceburi dalam kajian penyidikan ini, dan kita pun sedang menjalankan kajian di bawah WHO, iaitu menggunakan rawatan yang terkini sama ada berkesan ataupun tidak. Hi, Dato'. I have a question about the Prime Minister's office yesterday has released a statement saying that the officer attended the post-cabinet meeting that chaired by the PM is tested positive for COVID. So my question is, does KKM have figures on how many officers attend the meeting, and has KKM start to do the contact tracing about who is attend the meeting? And my second question is, government officials have a lot of meeting to attend, so it usually involve meeting a lot of people as well. So is it KKM worried that this may cause a new cluster to emerge in Putrajaya? Thank you. Thank you. One of the requirements for us to attend the meeting is that we need to sample ourselves, and then the results will show. So our positive action have actually detected one officer positive, and that officer has been admitted to our hospital for isolation and for treatment. But then once been admitted, we will do the public health initiative that is actually to have active contact tracing. And we are focusing mainly on the family members of that officer, plus those who have attended the meeting. Together, we have 35 of them who have attended the same meeting. But more importantly is what we have done over the couple of months. For example, in terms of our SOP. In our meeting, there's a spacing of at least 1 meter. So it's not crowded today, just like here in the press conference, you can see the seating is ready. There's a social distancing that is being practiced. Second, officers that attended the meeting have to wash their hand before they come into the meeting room.
And third, I think we are try to avoid the confined space and in during the meeting. But more importantly, we swap all the 35 members, and all of them were negative. But having said that, even though they are negative, we need to quarantine them as part of our standard operating procedure. That is actually to take precautionary measures for at least 14 days. And this is what we have been advised. We have advised them, and hopefully all the 35 members will be quarantined, self-quarantined at home for 14 days. And on the 13th day, we will repeat again the swab test. And if it's negative, then they can return back to work. Assalamualaikum. Saya daripada Rosma daripada RTM. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, Datuk. Ada kes positif COVID-19 terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai gejala awal. Contohnya wanita hamil yang pulang ke Kelantan. Dan situasi ini agak membimbangkan memandangkan mereka ini bebas bergerak dan bertemu dengan orang ramai. Jadi soalan saya, pandangan KKM berhubung dengan situasi ini, memandangkan besok sambutan Aidilfitri dan kemungkinan ada perhimpunan antara keluarga meskipun dalam SOP yang ketat. Dan soalan saya nombor dua, boleh Datuk perincikan mengenai kluster terbaru berkaitan dengan depo tahanan Semenyih. Adakah punca dia sama dengan kluster Bukit Jalil ataupun suasana depo itu sendiri yang memungkinkan adanya positif kalangan mereka? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kita lihat, ya, kalau seseorang tu terdedah kepada virus, dia mengambil masa sekurang-kurangnya 14 hari. Jadi kita dimaklumkan iaitu pada 80% daripada mereka akan mendapat gejala bukan keesokan hari tetapi hari minggu yang pertama, iaitu sekurang-kurangnya 7-8 hari baru dapat kesan virus tersebut, iaitu mendapat. Jadi virus itu dapat datang terdedah dan masuk ke tubuh kita, dan tubuh kita akan keluarkan bahan kimia ataupun imuniti untuk melawan, iaitu cytokine surge dan sebagainya untuk melawan virus tersebut. Dan proses gejala itu akan berlaku lebih kurang 80% minggu pertama, iaitu mungkin dengan demam, sesama, batuk dan sebagainya. Jadi mungkin tempoh tu ada yang gejala tu berlaku 14 hari baru berlaku. Ada yang tak ada gejala, bergantung pada ketahanan tubuh tersebut. Jadi kita dapati bila kita buat saringan, mungkin kita saring pesakit tersebut dalam peringkat yang awal, iaitu virus dah terdedah, mereka dah terdedah dengan virus tetapi masih belum ada gejala lagi. Jadi ini mungkin salah satu faktor. Faktor kedua, mungkin pesakit tersebut ada ketahanan tubuh yang lebih kuat dan mereka boleh melawan virus tersebut. Dan tak ada sangat, tak ada dia punya kesan, contohnya batuk dan juga demam dan sebagainya. Itu satu kemungkinan. Dan kita lihat sekarang ni, mereka yang terlibat ni pada usia yang lebih muda. Jadi dia punya gejala tu kurang berbandingkan dengan usia yang lebih lanjut, ataupun mereka yang ada comorbidity, ataupun kanak-kanak. Jadi bila kanak-kanak yang dijangkiti ataupun warga emas yang dijangkiti, ataupun mereka yang ada NCD atau kencing manis darah tinggi dan sebagainya, dia punya kesan tu lebih cepat, itu gejala dia lebih cepat. Jadi inilah satu yang kita dapati, mungkin ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Tapi sebab kita tahu sekarang ni tempoh inkubasi dia dalam 14 hari. Apa yang kita nasihatkan pada seluruh rakyat Malaysia ialah amalkan penjarakan yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau 2 meter lagi bagus. Jadi dengan 2 meter virus tu tak ada kebarangkalian untuk menjangkiti. Tetapi kalau kita dekat, bersalaman, bersentuhan, mungkin virus itu boleh menjangkiti. Dan mereka yang tu satu. Yang kedua, kerap cuci tangan. Sebab virus tu ialah protein. Dalam diselaputi oleh lipid. Jadi dia punya dinding ialah lipid. Dan apabila kita menggunakan air dan sabun, jadi kita boleh merosakkan selaput tersebut dan virus itu boleh mati. Jadi kita galakkan sentiasa basuh tangan. Dan kita dalam kita pun kelaziman kita, apabila kita makan, kita jarang basuh tangan. Kita hanya basahkan tangan kita je.
Jadi boleh tak kita amalkan basuh tangan dengan air dan sabun, bukan basahkan tangan. Jadi dengan satu lagi yang kita harus lihat ialah menggunakan mask. Kalau kita ada gejala, contohnya yang pesakit yang kes yang di JPM tu, pesakit tersebut ada gejala tapi dia dah pakai mask. Jadi bila dia pakai mask, dia dah mengurangkan jangkitan kepada orang lain. Jadi hari ini kita tengok dari 35 orang semua negatif. Tetapi dalam kita untuk berwaspada, walaupun negatif, kita syorkan untuk kuarantin 14 hari. Iaitu untuk pastikan tempoh inkubasi itu 14 hari mereka selamat. Ada yang jarakkan lebih pada 2 meter, ada yang 5 meter. Tetapi mereka tergolong dalam kontak rapat dan juga ahli keluarga tersebut. Jadi ahli keluarga yang kes yang positif tu kita akan laksanakan saringan dan sebagainya. Seterusnya ialah depo tahanan imigresen di Semenyih. Setakat ni kita telah mengambil 1,752 sampel dan orang kena tahan ialah 1,631 dan kaki tangan ialah 121 dan kes yang positif ialah 21 kes yang positif. Yang lain kita masih menunggu keputusan. Tapi setakat ni yang positif hanya 21 kes. Dan apa yang kita lihat sekarang ni, tempat untuk yang risiko tinggi bukan hanya di depo tahanan imigresen, penjara juga salah satu daripada tempat yang berisiko tinggi. Kalau ada perhimpunan ataupun perhimpunan di ruang yang sempit, jadi ada risiko kat situ. Jadi kita kena lihat sekarang ni kalau ada risiko tetapi dia terkawal masih dalam depo tahanan, kita akan melaksanakan saringan kepada semua sama ada staf ataupun kaki tangan ataupun orang kena tahan. Jadi kita laksanakan seolah-olah dia EMCO ataupun PKPD di kawasan tersebut. Tapi kita tak gunakan perkataan PKPD sebab dah terkawal pun di kawasan tersebut. Tapi apa yang pasti kita kena laksanakan saringan dan contohnya di Bukit Jalil kita dah laksanakan semua saringan, hari ini tak ada pertambahan dah. Mana yang positif kita dah keluarkan, mana yang close contact kita dah asingkan. Itu yang penting. Jadi kita akan lihat pada sekarang ni bukan hanya tempat jagaan orang warga emas tetapi juga di depo tahanan dan juga di penjara. Inilah risiko-risiko yang memang telah dimaklumkan di seluruh dunia, ada jangkitan yang lebih tinggi di depo tahanan, penjara dan juga di old folks home. Yang kebersihan tu yang penting, kita kena nyah kuman ataupun nyah cemar tempat tersebut dan pastikan ruang yang cukup untuk tahanan tersebut. Jadi kita menggalakkan untuk kita amalkan kebersihan dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan yang sedia ada. Kita telah bekerjasama dengan Jabatan Imigresen untuk kita mempertingkatkan nyah cemar dan juga untuk mensaringkan. Jadi sekarang ni kalau kita lihat satu dari syarat yang dimasuk syarat-syarat orang kena tahan dimasukkan ke depo tahanan ialah mereka mesti disaring dulu, negatif baru kita masukkan. Jadi kalau kita dalam Bukit Jalil tu ada 4 blok, A, B, C dan D. Dan blok A ialah mereka yang ditahan sebelum PKP. Dan blok B ialah mereka ditahan selepas kita laksanakan PKPD. Jadi bila kita laksanakan PKPD, kita dah saringkan mereka hari pertama dengan hari 14, kita dah 13 kita dah saringkan mereka. Dan mereka negatif kita baru masukkan ke blok B dan juga dalam blok C. Dan blok D ialah untuk mereka kanak-kanak dan ibu mengandung, contoh blok C. Jadi jangkitan didapati berlaku di blok A dengan blok B. Ada satu kes di blok C, tetapi kita akan saringkan semua. Hi Datuk. I have a few questions. First, on the immigration depots again. Has the ministry determined the source of infection for the 2 depots? That's the first question. And since we have an outbreak in 2 depots, will the ministry advise the immigration department, for example, to stop immigration raids for now until this is cleared? That's the first question.
The second question is about testing. We have been testing above maximum capacity for the past few days. If the ministry can just share with us what's been happening, it's been great. What has the ministry been doing that we can do that? And the third question is about hydroxychloroquine. There was a study in the Lancet saying that it is using hydroxychloroquine is associated to more deaths. So with this information, will the ministry review the use of the drug? Thank you. So thank you for the three questions. The first is regards to the detention center. So we have looked into the SOP of detention center. Basically now we try our best to make sure that those detainees admitted to the detention center screen. If they are negative, then only will be taken into the center. So if they are positive, that's what we are concerned. But we are investigating whether the source of the infection. At the moment, perhaps we will look into whether the staff themselves are bringing in the infection. Because the detainees are not going anywhere, but the staff are going in and out. So far our screening, 114 of the staff all negative. And so we have been doing that, so that's been excluded. Second is it's possible that although we have screened those from the EMCO area twice, day 1 and day 13, and before the raid came in, and then we put them in Bukit Jalil, Block D and Block C. Perhaps 1 or 2 of them has actually did not been screened, or perhaps during the incubation period they are not detected, perhaps so. But nonetheless, we are investigating the cause of the infection, whether it is actually in Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil, whether it's Semenyih, or whether it's in Sepang. We are taking on the precautionary measures for all detention centers. Not only in detention centers, we also have take precaution in the prison as well. So the prison authorities make sure that we comply to the SOP that we have. There is actually the close contact in terms of social distancing, in hygiene, and etc. So that's the first. Second is with regards to testing of 200 testing of our COVID in this country. So from the last 2 months, we have seen from 8,000 testing a day, now we have increased to almost 27,000. And our capacity, we can increase to 30,000 in time because we have another 5 more labs coming up. So, but looking into the capacity of us doing the testing, we are using the RT-PCR, but we also have the RTK antigen. So we already have the 200,000 RTK antigen. So the usage is, we are still using both actually, but when we have enough tests available, now we are focusing into our target group. So now you look into Warga Emas, we are targeting them. In the high-risk area, we are targeting them. All the 8 targeted group, we will continue to do the screening and the testing for them. And that's one. Second is that we also will embark on the study, community study on immunity, for example, immunity response of the community. For example, if I mentioned that we do not use RTK or serology for diagnosis, but we can use it to measure how many of the people in the community has been exposed with the antibody. But there will be, and we also will do the antigen as well, so that we will do a study in certain group. So discussion has been going on, and then we'll start looking into a few centers in our targeted group. One of them is actually the Depo Tahanan Immigration. So we'll look into both the antibody as well as the antigen. This is part of our study, and to see whether we can detect more patients. Perhaps sometimes we've already been exposed, but we test antigens in negative. But when the antibody is there, that means we have been exposed, but we do not know when. But because of our antibody is good, our response is good to the virus, so we managed to overcome the virus, and the antibody is positive, but antigen is negative. So I think unless we have a community study being done, then only we can come up with a conclusion how many of Malaysian or certain groups have been exposed to the virus. And what we are worried is the active virus. To contain the spread, we must use the antigen.
whether it's the RT-PCR or RTK antigen. That is to contain the spread. But response of the antibody varies from individual. Then the third is with regards to hydroxychloroquine. This is a medicine that we use for malaria and SLE for many, many years. But this medicine, although it's available for the last 40 years, it has its complications, side effects when you use it. For example, headache, blindness, GIT symptoms. So when we start the treatment, we need to monitor the patient. Not any patient can take the medicine. So that's one of them. But as I mentioned earlier, hydroxychloroquine is not antiviral. It has a property of anti-inflammation. So we are reducing the inflammation, which means the virus comes in, then the body have a cytokine surge, the inflammation. So the hydroxychloroquine probably will reduce the inflammation. So this is the advantage of using the hydroxychloroquine. But we have to use it very carefully because it has its side effect. So known side effect, one is actually blurring of vision, etc. So and the doctor have to monitor closely. And we have been using, from day one, we've been using hydroxychloroquine. What we see perhaps is when we start a patient in category 1 or 2, then 1 asymptomatic, 2 mild symptoms, the progression to category 4 and 5 probably is less. This is just an observation from our clinician. But we need to conduct a proper study. This is what we are doing under the Solidarity trial, looking into hydroxychloroquine and remdesivir and etc. So this is one of the studies that we have been doing. We are ongoing study being done to get under the WHO trial. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh negara. Kepada yang bukan Islam, selamat bercuti. Bagi mereka yang bertugas sepanjang tempoh perayaan ini, terima kasih diucapkan kepada anda semua yang berdedikasi berkhidmat untuk negara. Jadi kita harap frontliners kita yang berkhidmat dan bekerja pada hari raya pertama, kedua dan tiga bersabar, dan insya-Allah pengorbanan kita untuk negara akan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari raya kepada semuanya.